Didik TV KPM. Masih menonton Didik TV KPM. Bagi memahami dengan lebih lanjut tentang topik yang telah kita pelajari hari ini, jom kita nak lakukan aktiviti bersama-sama. Cikgu Johaida, apa yang aktiviti yang kita nak lakukan ni, Cikgu? Cikgu akan bagi soalan dan Nisa cuba suai padankan dengan jawapan yang betul. Jawapan. Oh, maknanya yang di tangan Nisa ni semua kad jawapan. Ya, dekat tangan cikgu ni adalah kad soalan. Okey, baik. Saya dah bersedia. Murid-murid di rumah dah bersedia. Jom kita jawab bersama-sama. Silakan, Cikgu. Baiklah, ini adalah soalan pertama. Soalan pertama. Apakah yang dimaksudkan dengan nilai kalori? Apakah yang dimaksudkan nilai kalori, murid-murid? Mana satu jawapannya? Ini bukan. Okey, saya rasa sudah jumpa padanan jawapannya. Padanan jawapannya. Saya tampakkan di bawah begini. Jumlah tenaga yang dibebaskan apabila 1 gram makanan dioksidakan dengan lengkap. Ya, betul. Betul. Okey. Yang kedua. Okey, namakan alat yang digunakan untuk mengukur nilai kalori, Nisa. Alat. Murid-murid, tadi cikgu ada sebut tadi. Cikgu ada sebut. Bukan ni pengawet perisa ni, bukan. Karbohidrat ni, bukan. Murid-murid di rumah ada jawapan tak? Apa dia? Kejap Nisa cari ada tak dalam kad jawapan ni. Ada kalorimeter bom. Yang ini ya, betul. Saya ikut jawapan kawan-kawan di rumah. Okey, kalorimeter bom, alat yang digunakan untuk mengukur nilai kalori. Soalan berjaya dijawab dengan tepat. Ya, terima kasih. Soalan ketiga, kita nyatakan 5 kelas makanan yang diperlukan oleh tubuh badan kita. Kita ada 7 kelas makanan, so dia nak 5 saja. 5 saja kelas makanan, kelas makanan. Yang ini ke? Tapi ini pengawet perisa pewarna. Ini bukan kelas makanan, murid-murid. Umur, jantina pun bukan. Jadi jawapan saya, karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral. Ya, betul. Betul. Okey, soalan keempat. Nyatakan 3 faktor yang mempengaruhi pengambilan gizi seimbang kita. Pengambilan gizi seimbang harian kita. 3 faktor pengaruhi pengambilan gizi seimbang. Nisa tinggal 2 kad jawapan je lagi dengan Nisa. Satu yang ada tulis pengawet perisa, umur, jantina dan tahap kesihatan. Saya rasa murid-murid di rumah semua pun setuju kan dengan Nisa? Jawapannya umur, jantina dan tahap kesihatan, cikgu. Ya, markah keempat untuk Nisa. Dah 4 markah dah. Soalan terakhir kita untuk hari ini, nyatakan 5 contoh bahan tambah makanan. 5 contoh bahan tambah makanan. Ternyata tinggal kad yang terakhir, kad jawapan Nisa. Jawapannya pengawet, perisa, pewarna, penstabil dan pengemulsi. Ya, tahniah Nisa, dah boleh dapat 5 bintang. Boleh tampal bintang untuk diri sendiri. Baik, jom cikgu. Kita bergerak ke meja utama kita di mana saya dah tak sabar nak tampal bintang-bintang di papan markah saya. Banyak dah bintang-bintang Nisa ni. Maknanya 5 soalan, 5 bintang lah cikgu kan? Ya, betul. 5 bintang untuk Nisa. 5 bintang. Baik. Cikgu, saya ada satu soalan. Boleh cikgu, saya tertanya-tanya pengambilan nutrisi untuk bayi. Bagaimana pula cikgu? Okey, baiklah. Kalau kita tengok tadi, salah satu faktor yang mempengaruhi pengambilan gizi tadi tu adalah usia. So, faktor umur berbeza, keperluan kalori makanan dia juga berbeza. Bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa semua berbeza. Baiklah. Dan bayi dia perlukan lebih protein. Lebih protein. Contohnya untuk pertumbuhan tulang, susu. Daripada susu lah. Untuk pertumbuhan tulang dan proses pembesaran. Boleh tak terjadinya pengambilan yang berlebihan? Kalau contohlah kita digalakkan mengambil vitamin dan juga mineral. Kalau kita terlebih makan buah pun boleh jadi risiko kepada badan kita, cikgu. Baiklah. Kalau kita tengok buah-buahan, kebanyakannya mengandungi vitamin C. Vitamin C itu adalah vitamin yang larut air. Jadi dia tidak akan disimpan dalam badan kita. Sekiranya berlebihan, dia akan dikeluarkan bersama dengan urin. Maksudnya badan kita akan menyerap mengikut keperluan sahaja, selebihnya akan disingkirkan. Baiklah. Saya ada satu soalan, boleh cikgu ya? Boleh. Banyak tanya pula saya. Cikgu pun nak bintang juga ni, macam mana ni? Boleh, saya bagi cikgu 10 bintang. Cikgu, bagaimana kalau BMI kita rendah, contoh macam Nisa tadi, kurang jisim berat badan dan kita perlu menambahkan nilai kalori. Tapi
kadang-kadang kita terlupa nak jaga. Saya rasa, kena tambah nilai kalori. Saya beli makanan segera, saya beli aiskrim. Jadi macam mana kita nak pastikan kita menjaga kuantiti makanan yang perlu dikurangkan dengan makanan yang perlu dilebihkan? Okey, baiklah. Pengambilan makanan kita yang paling utama adalah 3 kumpulan itulah yang utamanya, iaitu karbohidrat, protein dan juga lemak. Tapi dalam mengikut keperluan yang berbezalah ikut piramid makanan tu. Okey, dan juga kalau kita nak dapatkan vitamin, mineral dan pelawas daripada buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Dan cara kita memasak juga mempengaruhi jumlah kalori dalam makanan tersebut. Macam penggunaan minyak apa semua tu untuk menggoreng dan sebagainya tu memang makanan tersebut tinggilah kandungan kalori. Lemak semua. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Cikgu sudi layan soalan-soalan saya, dan saya pasti murid-murid di rumah juga terjawablah persoalan-persoalan mereka. Memandangkan kita pun telah tiba di penghujung kelas kita, Cikgu, saya nak minta Cikgu buat rumusan untuk topik kita pada hari ini. Baiklah. Okey, untuk topik kita hari ini, kita telah belajar tentang nutrisi dan juga gizi seimbang. Okey, penting untuk kita mengetahui keperluan kalori harian masing-masing supaya kita ambil makanan ataupun diet seharian kita tu mengikut keperluan kalori yang sebenar untuk mengelakkan penyakit disebabkan oleh kekurangan nutrien ataupun terlebih nutrien. Kurang pun bermasalah, lebih pun bermasalah. Jadi kita kena ikut keperluan badan kita. Baiklah, Cikgu. Cikgu ada pantun ni, boleh? Cikgu nak pantun? Boleh. Tak ada masalah. Silakan, Cikgu. Baiklah. Pesawat terbang di ruang angkasa, menderu enjinnya penuh tenaga. Amalkan pengambilan gizi seimbang sentiasa supaya kesihatan diri sentiasa terjaga. Didik TV KPM